وعلى آله وصحبه أجمعين. قال باشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dihormati lagi disayangi anak-anak pelajar guru, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita mulakan majlis ilmu kita ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah 2 minggu lepas kita telah pun mula kitab yang kita namakan Idaman Penuntut, yang pada menghuraikan yang khusus iaitu tentang ilmu fiqh. Dan pada malam ini kita akan sambung lagi bab yang pertama iaitu bab bersuci. Baik. Sebelum pada itu saya ingin kongsikan ayat Al-Quran yang saya petik daripada kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu banyak. Ilmu yang memberi manfaat itu banyak. Kita jangan anggap ada ilmu yang berkaitan dengan agama saja yang memberi manfaat, tapi banyak lagi ilmu yang memberi manfaat. Disebut di dalam Al-Quran dan hadis, yang ilmu yang manfaat ni, kelebihan ilmu yang manfaat ni disebut dalam Quran dan hadis. Tapi pada malam ini saya cuma nak petik satu ayat Quran saja, iaitu satu ayat lah, satu ayat saja, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya mengangkat Allah Subhanahu wa taala akan mereka yang percaya dengan Allah daripada kamu, dan mereka yang diberi ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Al-Mujadalah ayat 11. Jadi melalui ayat ni kita tahu yang orang yang berilmu ni dia ada banyak kelebihan. Orang yang berilmu banyak kelebihan. Jadi anak-anak pelajar yang datang pada malam ini kena rasa bersyukur. Kena rasa bersyukur kerana kita berada dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu yang mana inilah yang akan meningkatkan darjat kita berbanding dengan rakan-rakan yang lain. Sebab kita dipilih oleh Allah untuk hadir dalam majlis ilmu. Sebagaimana dalam iklan kita, kita selama 5 tahun kalau kita hanya menuntut ilmu dunia, ataupun walaupun ilmu dunia tu membawa pada akhirat juga, tapi kita nak juga ilmu yang berkaitan dengan agama, supaya kita dapat membawa hingga kita menjadi guru, dan juga kita akan membimbing anak-anak bila kamu berkahwin nanti. Baik, itu sedikit mukadimah tentang kelebihan ilmu yang mana saya petik daripada kitab Hidayatus Salikin. Ni kitab ni, kitab lama. Baik, kita teruskan dengan kitab yang kita pilih untuk dikongsi, iaitu kitab yang diberi nama Idaman Penuntut.
idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut bab fiqh, ilmu fiqh. Ini juga fardu ain. Kita kena belajar sebab ilmu fiqh ni juga ilmu yang mana perlu dipelajari, terutamanya untuk kita dalam ibadat-ibadat kita, bab bersuci. Kalau kita tak bersuci dengan betul, maka solat kita tak diterima. Itu juga dengan amalan-amalan lain. Kalau kita tidak mengetahuinya dengan tepat, contohnya untuk bersuci, kan, untuk angkat hadas, kan, hadas besar, hadas kecil, semua tu berkaitan dengan ilmu fiqh. Walaupun kita belajar ni perkara yang kita kata, kebanyakan kata kita dah belajar dah masa di sekolah dulu, dah belajar pun, tapi tak salah untuk kita mengulang lagi apa yang telah kita pelajari. Semoga dia menjadi satu amalan kita supaya kita melakukan dengan betul. Baik, hari itu kita baca berkenaan dengan kata-kata aluan pengarang. Tak habis sebab kita nak ambil sedikit manfaat daripada ilmu yang ditulis dalam kitab ini. Kita tak habis, jadi saya nak baca sikit lagi bahagian kata-kata aluan tu, iaitu perenggan yang akhir lah. Perenggan yang akhir itu kita tak sempat. Baik, dalam kata-kata aluan yang ditulis oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Ghani Yahya, pada perenggan yang akhir tu dia kata, saya cuba seberapa daripada mencari perkataan-perkataan yang sesuai dan mengelakkan jalan jalan bahasanya mengikut susunan bahasa masa sekarang. Sebab apa? Kalau kita baca kitab-kitab lama, kitab-kitab kuning, tapi untuk kitab ni, walaupun kulit dia memanglah warna kuning, kulit dia warna kuning tapi dalam dia putih. Bila dalam dia putih, dia punya bahasanya mudah sikit kita baca. Bahasanya mudah. Jawi dia taklah macam jawi dulu. Jawi dulu susah nak baca, tapi jawi ni agak senang, tapi masih lagi tidak menggunakan jawi yang ikut pedoman Dewan Bahasa dan Pustaka, tapi mudahlah untuk nak baca. Dia kata jalan bahasanya mengikut susunan bahasa masa sekarang. Jadi kita tak baca, kalau baca-baca kitab lama kan dia punya language dia lain sikit, tapi ni dia terus dia macam tu. Tetapi sebagai seorang manusia tidak sunyi daripada kelemahan, tersilap dan juga lupa. Ustaz ni dia kira dia rendah diri lah. Dia tak mengaku kata dia ni hebat, tapi dia kata sebagai manusia dia tak sunyi daripada kelemahan, tersilap dan juga lupa. Terkadang-kadang apa yang saya fikir elok itu tidak elok pada orang lain. Dia kata okey dah, tapi kadang-kadang orang lain dia macam dia kata ada lagi ni kelemahan daripada kitab ni, kan? Tapi kita tengok kitab ni pun dia bukannya dia tulis atas akal ataupun idea dia sendiri, dia pun rujuk, dia rujuk pada 3 buah kitab yang muktabar juga ni. Kitab Matla' Al-Badri ni, dia rujuk 3 buah kitab dia rujuk untuk nak tulis kitab ni. Kita pun gitulah, kalau kita nak tulis tugasan ke, nak tulis pentaksiran berterusan, kita akan rujuk pada beberapa buah buku. Jadi kalau kita kata kitab ni biasa-biasa, itu bukanlah biasa-biasa, kan? Kitab ni pun dah ditulis pada tahun 1983, kan? 6 April 1983, makna hingga sekarang masih dibaca. Makna kitab ni hebatlah. Walaupun pengarang ni kata mungkin pada pandangan orang lain tak elok, kan? Dan demikian juga sebalik apa yang
elok pada orang lain, tidak elok pada saya. Dia pun kata kadang-kadang orang lain dia peleceh sangat tu. Dia kata hampa kata tak elok, tapi bagi dia elok kan. Okey. Begitulah keadaannya, jarang-jarang hendak dapat cukup sempurna pada seorang. Dari itu bermaaf-maaf atau bertolak ansur menjadi asas kemajuan. Sekiranya ada dalam kitab ini masalah betul salah atau menyeleweng daripada dasarnya, tetaplah iaitu terbit daripada kejahilan saya sendiri, dan berkata Imam Syafi'i, pukullah masalah itu ke dinding, beritahu dengan dan apa ni dan peganglah yang betul. Kalau dia kata kalau kitab ni ada apa kesilapan ke ada kesalahan, dia kata mana kata Imam Syafi'i, pukullah masalah itu ke dinding. Maknanya kita letak ke tepi, kita letak ni dan kita ambil lah yang betul. Dan jika tidak keberatan, sila berjumpa saya atau beritahu dengan surat. Alamat saya nombor 1, Jalan Haji Yaakob, Kampung Muhammad Amin, Johor Bahru. Dia kata lagi, kalau rasa tak puas hati ke dengan kitab dia ni, tak apa, pergi jumpa dia. Idak pun hantar surat kat dia. Dia siap bagi alamat kat sini, alamat rumah dia dalam kata aluan dia ni. Apa yang salah atau meleweng itu dengan mengucapkan ribuan terima kasih. Dia ucap terima kasih atas teguran kalau adalah teguran. Okey, itu saja yang ditulis dalam kata-kata aluan bagi kitab idaman penuntut ni, yang ditulis oleh yang bahagia Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Abdul Ghani bin Haji Yahya. Dia ni orang Johor, orang Johor. Baik. Kita dah habis baca kata-kata aluan oleh beliau, dan sekarang ni kita sambung. Kita sambung bab yang pertama, iaitu bersuci dan hukumnya. Bersuci dan hukumnya, kita merujuk kepada kitab idaman penuntut. Baik, hari itu kita baca cuma satu perenggan sahaja. Satu perenggan sahaja. Dan sekarang ni kita tulis. Saya dah kongsikan secara soft copy, soft copy dengan anda semua. InsyaAllah kalau boleh ni nanti belilah kitab ni kan. Kitab ni kalau Jawi, saya cari juga ada kitab Jawi yang macam ni, yang dia tulis Jawi tapi warna hijau. Tapi baru ni saya pergi dah habis dah pun dekat apa kedai buku tu, dah tak ada. Yang ada cuma Jawi yang macam ni, warna kuning. Kalau kita ni boleh baca Jawi, kita beli yang Jawi. Kalau tak boleh pun kita baca yang Rumi. Sama aja, kandungannya sama. Yang Rumi tu anak dia tulis mula. Anak pada pengarang ni dia tulis mula supaya apa? Lebih ramai yang dapat membacanya bila tulis dalam Rumi. Baik. Kita sambung dengan perenggan yang kedua. Okey, perenggan kedua itu kita baca dah perenggan pertama kan. Tak apalah, kita ulang sikit sebab sikit je. Okey, bersuci dan hukumnya. Kita nak tengok apa tu bersuci dan juga hukumnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah bersuci itu dalam percakapan hari-hari. Pada logatnya, maknanya membersihkan diri atau benda-benda daripada kekotoran. Yang kata bersuci ni, kita nak bersihkan diri kita daripada benda-benda daripada kekotoran. Okey, atau benda-benda daripada kekotoran, sama ada najis
Kekotoran tu mungkin najis. Kekotoran tu mungkin najis. Najis ni kita tahu kan. Najis tu ialah seperti darah, nanah, kemudian apa lagi? Yang apa? Tahi, kan? Nak sebut pun geli juga kan. Tapi kena sebut lah, kalau tidak tak lagi tak tahu pula, kan? Najis pun ada 3 bahagian. Najis 3 bahagian. Najis berat, najis sederhana, najis ringan. Bukan makna berat dia tu. Yang kata najis berat tu bukanlah maknanya 2 kilo. Atau dia sekilo. Sederhana. Kalau ringan sekilo. Tak. Dia bukan kira dari segi berat. Tapi najis ni dia tengok daripada jenis dia tu lah. Najis mughallazah. Najis berat. Iaitu najis yang datang daripada apa? Babi dan juga anjing dan juga apa-apa yang daripada dia lah. Sama ada najis dia ke diri dia sendiri pun, kan? Kalau kita terkena najis mughallazah ni, cara suci dia pun lain, kan? Cara kita bersuci lain. Yang tu kita akan belajar pada masa-masa akan depan lah. Okey. Kemudian najis mutawassithah, najis pertengahan. Yang ni banyak ni lah. Yang banyak-banyak lah, darah, kemudian apa lagi? Najis manusia, najis binatang yang bukan daripada 2 binatang tadi. Itu najis. Dan najis mukhaffafah ni najis ringan, iaitu najis yang datangnya daripada kanak-kanak lelaki yang umur dia kurang daripada 2 tahun dan dia hanya menyusu daripada susu ibu dia saja. Dia tak minum lagi dah susu-susu lain. Jadi bila kena najis ni, kita terkena najis ni, dia dipanggil najis ringan dan kita boleh suci dia pun cara dia berbeza dengan najis-najis yang sebelum ni. Yang tu kita bincang kemudian. Untuk hari ni kita tengok aja kitab ni, kemudian kita ikut je. Tak baik kita tak tengok lagi. Baik. Okey, dia kata sama ada najis atau tidak. Kita bersuci ni bukan kata dari najis je, tapi juga benda-benda lain. Dia kata apa? Seperti air ludah. Air ludah dia bukan najis, kan? Air ludah dia tak najis, tapi kotor, kan? Saya kadang-kadang bila saya minum air sedap-sedap, member nak sakau, kan? Kawan nak sakau. Ayat kita beli ayat mahal, extra jos, no? Kawan nak sakau. Jadi saya pun berbuatlah. Kayak, kan? Tapi tak ludah pun. Member tengok dia kata kotor lah. Dan dia tak minum lah. Air kita tu. Kita beli mahal-mahal tak tahu dia nak minum. Kan? Itu air ludah. Dia bukan najis tapi kita nampak dia kotor. Hingus. Hingus pun gitu juga. Hingus bukan najis. Tapi dia mengotorkan. Bila kotor kita tengok kan? Bila tengok ya, kita pun asal kotor. Jadi kita kena bersih kot lah. Walaupun dia tak najis duduk kat hidung kita kan. Tapi dia meleleh. Kemudian masuk dalam mulut. Kan? Tak boleh lah kita kena basuh. Kan? Sebab dia mengotorkan. Kena suci bahagian tu. Dan lain-lain. Lain-lain ni banyak lah kan. Okey. Baik. Sambung lagi. Dan maknanya pada syarak iaitu menghilangkan halangan beribadat dengan sebab ada hadas. Dia sambung lagi, dia kata kalau pada syarak iaitu menghilangkan halangan. Bila najis ni dia ada halangan lah. Dia ada halangan beribadah. Sebab kalau kita ada najis, tiba-tiba seluar kita kena najis, baju kita kena najis. Najis dia darah. Bila najis itu darah, maka bila pakaian kita kena darah, maka najis, maka kita tak bolehlah bawa dalam solat kita. Kan? Tak bolehlah. Itu merupakan satu halangan lah untuk kita beribadah. Kan? Tengah-tengah kita duduk jalan-jalan tu, tiba-tiba burung dia melepaskan bom. Melepaskan taib dia. Kena dekat baju kita. Jadi baju kita dah kena najis. Bila kena najis, baju tu perlu bersihkan, disucikan dia. Okey? Okey? Okey, sambung lagi ni. Sekejap, tak mana saya baca tadi. Halangan beribadah dengan sebab ada hadas. Kalau ada hadas pun, kita kena suci dulu. Kan?
Dia ada hadas besar dan hadas kecil. Cara bersuci dia pun berbeza. Kalau hadas kecil, kita hanya berwuduk. Kita nak solat, kita ada hadas kecil. Hadas kecil ni macam-macam lah. Kita buang air besar ke, buang air kecil ke, maka ketika itu kita dipanggil berhadas kecil lah. Jadi bila kita nak solat, maka kita kenalah ambil wuduk. Hadas besar pula, hadas besar kita kena mandi wajib. Mandi wajib barulah hilang hadas besar tu. Yang tu pun kita akan belajar pada masa-masa akan datang lah. Ini sebagai kita nak baca dulu dia punya ta'rif dia. Okey. Dengan sebab ada hadas atau ada najis dan menghilangkan halangan memakan sesuatu benda dengan sebab kena najis. Begitu juga. Kita kait buah mempelam, kan? Kait buah mempelam, kait buah tu jatuh atas tahi. Takkan kita nak makan terus buah pelam gitu je. Kita kena sucikan buah pelam dulu dengan membasuh dia lah, kan? Buah-buahan pun kita nak makan pun kalau kena najis, kita kena bersihkan dia, kena sucikan dia. Okey. Sesuatu benda halangan memakan sesuatu benda dengan sebab kena najis. Okey. Jadi benda yang kita nak makan tu mestilah tidak ada najis lah. Okey, baik. Seterusnya, alat untuk buat bersuci itu ialah air. Dia kata benda yang kita nak guna, alat untuk buat bersuci itu ialah air. Yang utamalah air. Okey. Kalau orang Pulau Pinang ni belah sini dia kata ayak. Lagi sebut air orang Pulau Pinang tak faham. Sebut ayak orang belah apa belah KL kan tak faham pula ayak tu. Tapi bila duduk Pulau Pinang kena tahulah. Jadi maknanya alat untuk buat bersuci itu ialah air. Tanah. Tanah pun kita boleh buat untuk bersuci juga. Menggantikan air. Dan batu. Kalau tak ada, air batu. Untuk kita membersihkan najis yang terkena pada kita ni. Okey. Batu jangan ambil tajam-tajam tu. Kan? Jenuh lah. Lepas tu jenuh. Menyengkang lah ustaz tu. Menyengkang pakai batu. Kan? Nak basuh najis. Tengok keadaan lah. Okey. Maka dengan limpah kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya telah menjadikan air itu lebih banyak dengan tiada berkehendak kepada proses pada mendapatkannya. Murahnya Allah Ta'ala ni kan, dengan kemurahannya tu dia jadikan air tu berlambak-lambak, banyak air kan. Tambah pula kita di Malaysia ni banyak air, kejap-kejap hujan, kejap-kejap hujan. Jadi air banyak, tak ada masalah. Air sungai ada, air laut pun ada, tambah kat Pulau Pinang ni kan, air laut ada, air sungai ada, kemudian air embun pun ada, macam-macam lagi lah air. Baik. Telah menjadikan air itu lebih banyak dengan tiada berkendakan kepada proses pada mendapatkannya. Dia kata Allah ni dia ciptakan air ni banyak, tak perlu proses kecuali air pipe lah. Air pipe tu dia proses lah. Air yang di Pulau Pinang ni mai dari Kedah kan. Mai dari Kedah, dia ada loji dia. Baru ni loji dia ada rosak macam mana tahu, kita dapat air berlumpur. Itu dia guna jugalah, dia kena proses jugalah sebab kita nak dapat air yang bersih kan. Tapi sebenarnya Allah bagi banyak lah. Kalau rasa tak mau guna air pipe, korek telaga kan. Telaga tahu telaga? Orang KL panggil perigi kot. Air perigi. Tu telaga lah kan. Kenangan saya, zaman saya dulu, zaman kanak-kanak, kami guna air telaga, air perigi. Tak ada lagi masa tu air pipe kan. Jadi kita bila pagi-pagi nak mandi, punyalah sejuk tak kira dia ada timba, kita cedok dengan timba tu kemudian mandi kan. Maklumlah orang kampung miskin
No? Mandi air. Saya ingat saya lah bila saya dah sekolah menengah baru guna air pipe. No? Zaman sekolah rendah hari-hari mandi air telaga je. Dan air telaga tu pula menjadi satu tempat di mana saya kena apa? Kena tibai dengan tali timba. Jahat dulu masa sekolah rendah kan. Saya suka mandi ban. No? Mandi ban tau, parik air, mandi. Tak pergi balik rumah, mak kita tengok muka kita tu macam kan. Lepas tu dia kata apa? Sahab, masuk mandi. Mandi tu dia ambil tali timba, dia berdaip. Nyap kan. Mak nak didik kita, tak apalah kan. Berbirat jugalah. Berbirat. Lepas tu tak berani dah mandi. Sebab apa? Mandi dekat parit tali air ni pun bahaya juga kan. Saya ada kawan saya meninggal. Seorang. Sebab kaki dia krem. Dalam mandi-mandi tu, tak pandai berenang sama, kaki krem. Kan? Air banyak. Okey? Right. Okey, jadi dia kata, tidak berkehendakkan kepada proses pada mendapatkannya. Okey, dapatkannya tu apa? Dapat air lah. Dapatkan air. Baik. Hukum bersuci daripada hadas dan najis itu wajib. Kan? Bila kita berhadas dan kita ada najis, maka wajib kita bersuci. Nak tak nak kita kena bersuci lah. Bila kita kena najis kan jangan buat tak tahu je kan. Kena dekat apa kain kita tu, buat tak tahu, lepas tu main sembahyang sekali juga kan. Tak boleh lah. Ataupun kita berhadas besar kan, main apa, masuk sewaktu terus sembahyang, no? Ataupun kita berhadas kecil. Hadas kecil ni buang angin pun hadas lah, no? Buang angin pun dia bunyi pelan je. Sikit je. Tak boleh sembahyang, kena wuduk dulu kan. Kena wuduk dulu kan. Sebab tu yang kata kita kena belajar ni, walaupun tengok Allah dia kata belajar bab suci je pun, no? Dia main tua-tua dia tak ingat. Kalau kita tanya pun tentang bahagian-bahagian najis ni pun ada orang tak ingat. Dia ingat najis berat tapi dia tak tahu dalam nama Arab, dia tak tahu. Kan? Apa ni najis apa ni? Kan? Dia pakai jawab najis mutawassithah kan. Oh babi tu. Kan? Dia jawab najis mutawassithah. Elok kan? Jadi kita kena belajar walaupun kita anggap benda ni kita dah belajar dah dulu kan. Apa salahnya kita ulang-ulang belajar yang mana untuk kebaikan kita juga, dan kita bila kita belajar ni kita boleh nanti kita turun pada anak-anak kita pula kan. Kan. Lagi lama esok lagi sibuk kan. Dah ni mana ada orang nak pergi ngaji sangat pun kan. Yang pergi ngaji gen tua-tua kan. Ni kitab-kitab ni kalau kat depan saya gen tua-tua yang pergi ngaji ni kan. Gigi pun tak ada dah kan. Kan, tapi masih lagi diajar di masjid-masjid di kawasan saya ni. Baik. Okey. Hukum bersuci daripada hadas dan najis itu wajib kerana telah ijma' ulama', edis kata ataupun sebulat suara pendapat ulama'-ulama' sebagaimana mereka telah ijma' mensyaratkan bersuci daripada hadas dan najis itu dengan air. Kan? Dia untuk kita ni bersuci ni, ijma' ulama' dia minta kita guna air. No? Guna air untuk kita membersihkan atau kita bersuci ni. Sama ada hadas besar maupun hadas kecil. Najis. Okay? Najis pun dia minta kita suci dengan air. Tapi dalam tu ada tu kurungan satu tu. Nota kaki. Nota kaki. Dia kata apa? Ini ada dalam Al-Quran. Saya cari. Nampak macam dia tulis An-Nisa kan? Dia. Dia kata dia bagi ayat Quran tu, wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa dum minkum minal ghaiti aw la mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu
sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Okey. Ayat tu dia bagi. Kemudian dia tulis tu ayat 52 macam surah An-Nisa lah. Alif, Lam, Nun, Sin, Alif, Hamzah. Tapi saya cari tak jumpa. Surah An-Nisa ni cari tak jumpa. Cari menilau. Kan? Sebab kita nak baca ni, orang kita tengok orang baca kitab, dia rasa macam senang dia. Main ni keluar ayat liuk. Lepas tu perang. Cari-cari tak jumpa. Kemudian, akhirnya saya jumpa ayat ni dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Tu pun bukan hak mula. Dia ambil hak belakang. Cari-cari tak jumpa juga. Rupa-rupanya ayat ni sebelum tu ada bukan ayat lah, tapi dalam ayat tu juga, dalam surah Al-Ma'idah, dia ambil hak belakang sikit. Dia ambil dengan maksud dia, tadi ijma' ulama' kata kena guna air. Okay, kena guna air. Tapi ada ayat Quran, surah Al-Ma'idah ayat 6. Kita ambil yang hujung tu. Dia kata apa? Dan jika kamu sakit. Kan? Kita sakit. Tak boleh kena air. Tidak boleh kena air. Atau dalam pelayaran. Kita duduk naik kapal. Kalau ikut kapal, ayat banyak tu. Ayat laut. Tapi ayat laut mana boleh? Ayat laut masin. Kan? Dah lah kita tak boleh kena air kan? Ataupun ni dalam pelayaran pun, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, kan? Dia apa? Dia bagi banyak contoh ni. Sedang kamu tidak mendapat air. Kita tadi tak boleh kena air. Yang pertama, kan? Kita pula dalam pelayaran, tak dapat air juga. Ataupun kita datang di tempat buang air. Macam kita lah, pergi tandas. Tak tahan sangat. Jadi dia tak cek air dulu. Pipi dia kira buang dulu. Buang-buang, tengok-tengok air tak ada. Buang-buang dah. Air tak ada. Kan? Atau kamu sentuh perempuan. Ni budak lelaki mana tak tahu lah. Pergi sentuh budak perempuan pula. Kan? Sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi. Mana ni dah selesai lah kan? Untuk wuduk mandi. Maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah. Debu yang bersih. Yang kata tanah tadi, itulah yang kata salah satu nak suci tu ialah tanah. Iaitu debu yang bersih. Iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah atau debu itu. Ini kita belajar bab tayamum lah nanti. Kan? Okay, di Pulau Pinang ni, kalau masuk waktu, sama ada setiap waktu lah, dia minta kita azankan dulu. Kan? Tapi kita dah baca ni, kalau ikutkan baru muka surat pertama tu. Minggu lepas baca sikit, satu peringgan. Minggu ni baru baca muka surat pertama, tu pun tak habis. Tu pun tak habis lagi, muka surat pertama tu. Dah ni dah nak masuk waktu isyak dah. Saya janji tadi waktu isyak kita habis lah tu. Sebab apa? Kita macam tak cukup masa tu. Tak cukup masa tu. Baca sikit ya tu. Tapi tak apalah. Yang pentingnya kita harapkan dapatlah keberkatan daripada apa yang kita pelajari malam ni. Dan kita akan amalkanlah. Jadi saya rasa sampai di sini dulu. Kita berhenti di air yang sah dibuat bersuci. Kita sambung lagi 2 minggu akan datang. Saya cuma datang sini 2 minggu sekali. Sebab minggu yang berikutnya saya bersama dengan apa dah nama apa? Apa nama lupa lah. Nakib. Kita ada juga pengajian Al-Quran. Kita dah ada modul, jadi siapa-siapa pelajar guru pun boleh datang juga, kan? Kalau perempuan kita ada senior kakak awak yang yang akan ajar, sebab dia pun hafizah lah. Dia dah hafal banyak surah juga dia dah hafal, jadi boleh mengaji setiap hari Khamis malam Jumaat. Setiap hari Khamis malam Jumaat. Mai sama malu. Kita belajar dengan Melayu, terutamanya kita nak belajar balik tajwid,
Kan kita malu nak mengaji, tapi kita tak malu pada Allah nanti kita nak jumpa Allah nanti kat akhirat esok ni, kan? Tak tahu baca Quran kan? Jadi kita bacalah apa-apa pun kita baca sikit-sikit kan. Bagi sekurang-kurangnya tahu juga hukum-hukum tajwid ni kan. Atau kalau kita tak tahu nama hukum tapi kita tahu, oh jumpa huruf ni, yang ni huruf ni, huruf mat ni kena baca 2 harakat. Oh yang ni kena baca 4 harakat. Jadilah kalau kita tak tahu nama hukum pun kan. Jadi yang tajwid ni asalkan kita baca betul je kan. Menghafal nama-nama hukum tu bukannya kehendak untuk kita belajar tajwid tu. Yang penting kita boleh membaca dengan betul, dengan tartil. Okay? Jadi hari Khamis malam Jumaat. Jadi saya seminggu saya datang untuk idaman penuntut dan seminggu lagi kita belajar baca Quran. Boleh sikit-sikit kan. Saya pun bukannya pandai sangat pun, tapi bolehlah sikit-sikit sebab kita menggunakan buku juga. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk minggu ini. Semoga kita dapat jumpa lagi 2 minggu akan datang, InsyaAllah. Lain kali saya tak boleh merepek sangatlah kan. Saya ingatkan bolehlah baca sebab saya dah bagi awak sampai muka surat 3 no. Kita dah bagi sampai muka surat 3 lah untuk apa? Untuk kali ni. Tapi tak masuk lagi pun bahagian-bahagian air. Jadi insya-Allah kita sambung lagi. Sekian saja. Kita doa sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa